من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بعد. Yang dimuliakan tuan rumah Fadil Tuan Haji Maktub, di keluarga, seterusnya para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita sekali lagi pada malam ini di dalam majlis ilmu ini. Moga-moga kita mendapat rahmat, keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mencintai ilmu dan sentiasa mencari majlis-majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat rahmat dan keampunan tersebut insya-Allah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita. Ya, kita terus pergi kepada muka surat yang ke-14. Ya, kitab bersuci. Ya, maknanya bab untuk kita bincang tentang bersuci. Ya, yang pertama tuan-tuan, kita nak membincangkan, membahaskan tentang erti ataupun takrif bersuci serta hikmat ataupun hikmah ni. Ya, apa rahsia Islam menekankan aspek bersuci? Ya, apa hikmah dia? Apa rahsia dia? Ya, apa kehebatannya Islam ni dia mengambil berat tentang bersuci ataupun ya menjaga kebersihan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Apa maksud dia tuan-tuan? Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayat ini mengandungi suatu pengertian yang menunjukkan Islam ni satu agama yang hebat. Ya, Islam ni tuan-tuan agama hebat. Dalam ayat ni bukan hanya nak cerita Allah disuruh kita jaga kebersihan. Tidak. Bukan setakat itu. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kepada manusia, Allah ni cukup suka kepada dua jenis manusia yang sentiasa nak jaga, nak bersihkan dua perkara. Yang pertama tuan-tuan, at-tawwabin. Apa kaitan orang-orang yang bertaubat ini dengan kebersihan? Ya, orang yang bertaubat ni tuan-tuan siapa dia? Iaitu orang-orang yang nak bersihkan hatinya, yang nak bersihkan dirinya, yang nak bersihkan jiwanya daripada di antara salah satu kekotoran yang dinamakan sebagai kekotoran batin, kekotoran hati. Jadi orang yang nak bertaubat ni tuan-tuan, maknanya orang yang nak bersihkan hatinya, nak bersihkan jiwanya daripada kekotoran dosa-dosa. Sebab itu kita jangan hanya anggap kotor ni anjing, babi. Kita jangan anggap benda kotor ni bangkai. Tetapi dosa tu sebenarnya juga satu benda yang kotor, yang jijik. Ya. Sebagaimana ya perbuatan-perbuatan dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut rijsun min amali syaitan. Contoh apa? Allah sebut innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak. Ya. Apa lagi?
Ya, al-khamru wal maisiru, berjudi, ya, ataupun tikam, wal ansabu, menenung nasib, wal azlamu rijsun min amal syaitan. Allah kata apa? Semua perbuatan-perbuatan dosa ini, Allah tak cerita tentang anjing, Allah tak cerita tentang bangkai, Allah tak cerita tentang, ya, benda-benda yang manusia jijik, najis, tahi dan sebagainya. Tak. Tapi Allah cerita perbuatan. Allah kata apa? Ya, benda-benda ini, perbuatan-perbuatan dosa ini rijsun, najis, min amal syaitan, dan ini adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Lalu Allah kata apa? Fajtanibu, hendaklah kamu menjauhinya, la'allakum tuflihun, moga-moga kamu jadi orang yang berjaya. Jadi tuan-tuan, maknanya, ya, orang yang nak bertaubat, nak membersihkan dirinya, ya, nak kembali kepada Allah, nak meninggalkan perkara-perkara dan perbuatan dosa itu, ialah orang-orang yang nak membersihkan, ya, dirinya daripada kekotoran batin, ya, perangai-perangai yang tak elok, perkara-perkara yang haram, ya. Maka tuan-tuan, sebab itu dosa ini satu benda yang dia bersarang di dalam hati, yang berakar di dalam hati. Sebab itu tuan-tuan, cara nak bersihkan diri kita daripada dosa, Allah kata apa? Hendaklah kita bertaubat. Sebab orang yang bertaubat ni, ya, dia buat apa? Dia nak cabut akar ataupun pokok dosa itu daripada dalam hati yang bersarang selama ini. Ya, benda ni kalau kita tak main-main, ya, kejap-kejap nak, ya, rasa insaf, rasa menyesal, ya, rasa, ya, berdosa, tapi sekejap saja dengan perbuatan haram yang dilakukan, maka tuan-tuan, ya, dia agak sukar untuk meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan. Maka sebab itu Allah kata nak hapuskan dosa ni, nak stopkan dosa ni dengan cara apa? Bertaubat. Iaitu dia menyesal sungguh-sungguh, dia nak minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah, dia nak tinggal terus dosa-dosa yang dia lakukan. Maknanya dia nak cabut akar, ya, dosa itu yang bersarang dalam hati, dia nak buang habis, ya. Kemudian dia nak bersihkan diri dia. Maka tuan-tuan tengok, ya, Islam bukan setakat nak bersihkan manusia dari sudut fizikal, tapi juga benda dalaman. Ya, kalau kita rasa bangga dengan baju yang canggih, yang bersih, dah pakai tas, pakai kot, bukan main kilat, bukan main licin dah, tapi hatinya penuh dengan dosa, dengan maksiat, perangai tak senonoh, maknanya tuan-tuan, dia hanya orang yang bersih fizikal, tapi, ya, dari sudut dalamannya kotor. Ya, Islam jaga dulu. Wa yuhibbul mutatahhirin, kata Allah. Dan Allah ni cukup suka orang yang, ya, jaga kebersihan ataupun kesucian. Dan suci fizikal di dalam Islam ada dua. Ya, satu, suci yang sebagaimana ataupun bersih sebagaimana orang Melayu faham. Orang Melayu ni dia kata bersih itu ialah tak kena tanah. Ya, tak ada benda yang melekat kat baju, kat tangan dah. Ya, kadang-kadang kena minyak. Orang jadi pomen, tangan penuh dengan minyak kan, minyak enjin, minyak apa semua kan. Ya, segala jenis minyak lah, memang jadi orang minyak lah kan. Dia anggap benda tu menghalang dia untuk sembahyang. Pakaian dia kena minyak, kena macam-macam lah cat kan. Yang jadi kontraktor kena simen. Adakah simen, cat ataupun minyak tadi benda yang kita tak boleh bawa untuk sembahyang? Tidak. Ya, dalam Islam benda yang tak boleh terkena pada pakaian, pada badan, pada tempat ialah benda yang bernajis sahaja. Ya, benda yang najis. Apa dia? Air, ya, darah yang mengalir, ya, kena dekat tubuh kita. Ya, apa lagi? Bangkai, ya, ataupun kita ni terkentut ke ataupun sebagai keluar, ya, sesuatu daripada, ya, kubul ataupun tubuh. Ini saja benda yang kita tak boleh bawa dalam sembahyang. Tapi kalau pakaian kita kena cat. Cat tu pula tak adalah dibuat daripada benda-benda haram. Kena minyak. Dah. Pakaian tu kena minyak. Dah, itu boleh buat sembahyang. Tapi yang ada kat tangan nak wuduk, kenalah basuh yang tu. Maka tuan-tuan, kita kena
betul-betul memahami apa takrif suci dalam Islam. Jangan kita fikir yang sebagaimana difikir oleh orang Melayu. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, ya, Mesir tuan-tuan, tu orang kadang-kadang belakang asrama tu ada orang Arab buat projek. Dia buat projek tuan-tuan, orang Arab tak macam kita. Kita kalau nak jadi kontraktor lah kan, tengok pakai seluar pun seluar yang dah lama lah, seluar katok lah orang dia kata kan. Baju pun baju. Orang Arab tuan-tuan tu, dia panjat dinding ni, katalah dia nak buat bangunan 5 tingkat, dia pakai jubah tuan-tuan. Pakai jubah. Tuan-tuan boleh buat, pakai jubah pergi panjat. Kalau yang jadi kontraktor, ngait pakai jubah, boleh? Ya, kita tak boleh tuan-tuan. Sebab Arab ni memang budaya dia pakai jubah. Ya. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, jubah tu kena cat, jubah tu kena simen, jubah tu kena benda-benda yang dia guna untuk buat kerja dia tu. Dengan jubah itulah juga dia akan sembahyang sekiranya jubah itu tidak terkena najis. Maknanya orang faham Arab ni, dia faham betul-betul masalah najis. Ya, kalau kita tuan-tuan, tak ada, kita tukar semua jubah-jubah tu kita tukar. Ya, ataupun pakaian kita habis semua kita tukar. Sedangkan tak bernajis. Maka bila tak bernajis adalah sah untuk kita gunakan sembahyang. Yang nak kena basuh, yang kena najis tu saja tuan-tuan. Ya. Sebenarnya alasan je pakaian tu ya kotor, ada minyak. Kalau pakaian bersih, kalau memang malas sembahyang, tak sembahyang pun. Sebenarnya dia malas nak sembahyang, itu isunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sangat cinta. Ya, siapa dia? Orang yang suka bertaubat dan orang yang suka bersuci. Ya, kalau dia buang najis, dia basuh sungguh-sungguh, dia basuh bersih-bersih. Kalau dia nak beribadah, dia berwudu ya dengan cara yang betul-betul yang bersungguh-sungguh. Allah suka kepada dua jenis manusia yang seumpama ini. Maknanya tuan-tuan, dalam ayat ini nak gambarkan Islam ni satu agama yang cukup jaga kebersihan. Ya, jangan ingat Islam ni tuan-tuan ya sembahyang saja, bayar zakat saja, ya puasa saja dah. Islam ni satu agama yang jaga kehidupan manusia. Bab kebersihan. Hari ini kita tengok di antara dasar ya kerajaan nak buka gerai mesti kena jaga kebersihan. Kementerian Kesihatan akan pantau kalau sekiranya premis gerai ataupun restoran tu ya tak bersih, dia akan buat tindakan ataupun sebagainya dah. Dalam Islam tuan-tuan, Islam dah cerita lama dah bab kebersihan. Sebab apa? Kebersihan suatu perkara yang sangat penting untuk menjaga kesihatan kehidupan manusia. Mana ada satu agama tuan-tuan, dia bincang aspek yang begitu detail, yang begitu teliti dalam kehidupan manusia sekarang. Tuan-tuan carilah dalam kitab Hindu, dalam kitab Buddha, dalam kitab ya Kristian, Bible, cerita bab kebersihan tak ada tuan-tuan. Tapi Islam ni ya, di antara benda yang Islam cerita, bayangkan tuan-tuan, benda yang datang daripada Tuhan, cerita bab kebersihan. Maknanya tuan-tuan, dalam Quran ni semua bab, semua masalah dalam kehidupan manusia Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah ajar di dalam Al-Quran bab jaga kebersihan, bab berkasih sayang, bab macam mana nak jadi suami isteri dalam rumah tangga, bab nak menjadi pemimpin, bab ya nak jadi rakyat macam mana, semua diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebab itulah para ulama mengatakan Islam is the way of life. Bermakna dia, Islam ni ialah cara hidup. Ya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, ya kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan setakat nak ajar kita macam mana sembahyang, macam mana nak puasa, zakat, haji, macam mana nak masuk syurga. Juga mengajar kita macam mana nak hidup kat dunia. Ya, pakaian kita macam mana, ya, kena jaga kebersihan. Ya, kita nak cari duit, kena jaga duit yang halal. Kita jadi pemimpin macam mana nak pastikan ya tanggungjawab kita kepada rakyat, jadi rakyat macam mana melaksanakan hak kita terhadap pimpinan, jadi suami, jadi isteri, anak-anak, jadi pekerja dengan majikan. Semua Islam atur. Dan benda ni tuan-tuan dinamakan sebagai fiqh. Ya, sama ada dia wajib ataupun dia